Saya tak mahu tengok muka awak lagi. You are not my son. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ayat-ayat yang sering kali dilemparkan kepada para mu'alaf yang baru sahaja memeluk agama Islam. InsyaAllah, sahabat-sahabat semua, pada video kali ini saya akan berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua apakah ujian dan cabaran yang dihadapi oleh para mu'alaf dan juga pengalaman saya sendiri ketika baru sahaja memeluk agama Islam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, anda sekarang bersama dengan saya, Muhammad Ridwan Tan, dalam channel Nasihat Mu'alaf. Sekiranya anda baru di dalam channel ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah ini. Mari kita sama-sama menyokong usaha dakwah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Seseorang mu'alaf seringkali dilemparkan dengan pelbagai pandangan, tetapi ujian untuk membuktikan mereka itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Ya, kita sentiasa ataupun kita suka mendengar bagaimana seseorang itu mendapat hidayah walaupun di mana perkongsian, forum dan juga sebagainya. Kita sering kali untuk kita dengar bagaimana seorang itu mu'alaf itu mendapat hidayah, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk ke dalam Islam. Itu sebenarnya adalah permulaan sahaja. Permulaan ataupun intro untuk masuk ke cabaran yang sebenar. Cabaran yang sebenar bagi seorang mu'alaf adalah selepas mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah. Pelbagai ujian yang harus dihadapi oleh seorang mu'alaf bagi membuktikan bahawa kita ini adalah seorang yang beriman sebenarnya. Semua perkara yang terjadi ada hikmahnya. Cuma ujian itu adalah mungkin ada yang ringan, ada yang berat untuk para mu'alaf. Jadi, apakah ujian ataupun masalah ataupun cabaran yang akan dihadapi oleh seseorang mu'alaf? Sebenarnya, ujian dan cabaran bagi seorang mu'alaf bermula daripada sebelum mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah lagi. Kenapa sebelum mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah? Kebanyakan, tidak semua sahabat, tidak semua, tapi kebanyakan daripada mu'alaf sebelum mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada kisah ataupun cerita ataupun ujian yang dihadapi oleh mereka. Pasti ditimpa dengan masalah. Dengan masalah ataupun cabaran tersebut membuatkan mereka tersedar bahawa Allah itu ada. Allah itu Tuhan yang sebenar, yang akhirnya menjadi asbab kepada mereka untuk memilih jalan Allah ataupun untuk memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagi seseorang mu'alaf setelah mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah, apa lagi cabaran-cabaran yang mereka akan hadapi? Yang pertama sekali, apabila mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, perkara yang akan dihadapi adalah mereka tidak tahu ke mana hendak pergi, tidak tahu di mana boleh mereka mendapatkan sokongan. Kemudiannya, apabila mereka telah memeluk agama Islam, di peringkat awal pengislaman mereka, seorang mu'alaf itu pasti akan merasa sunyi. Ya, sunyi kenapa? Sebab sunyi tiba-tiba mereka seolah bayi yang baru dilahirkan, tidak tahu apa yang hendak dilakukan, tidak tahu siapa yang hendak cari. Mungkin dipulaukan oleh ahli keluarga, kawan-kawan tidak ada, tidak tahu siapa yang hendak berkongsi perasaan mereka setelah memeluk agama Islam. Yang ketiga, kebanyakan cabaran yang dihadapi oleh para mu'alaf setelah memeluk agama Islam adalah daripada ahli keluarga mereka sendiri. Dibantah, dipulau, dihalau dan sebagainya. Ingin balik ke rumah tetapi tidak dapat. Apabila hendak mencari masyarakat,
masyarakat pula terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang bukan Islam. Seseorang mu'alaf apabila memeluk agama Islam, kebiasaannya juga akan dipulaukan oleh sahabat-sahabat yang bukan Islam. Tidak semua sahabat-sahabat, tidak semua, tetapi ramai daripada mereka dipulaukan oleh sahabat-sahabat daripada masyarakat yang bukan Islam. Mereka dipulaukan. Kawan-kawan takut untuk berkawan dengan mereka. Ada yang di tempat kerja dibuang kerja, didiskriminasi dan juga sebagainya. Itulah hakikat, ya, hakikat yang dihadapi oleh para mu'alaf setelah mereka memeluk agama Islam. Ramai pula di antara mereka yang dianggap, dilabel sebagai masuk Islam telah masuk Melayu. Ada juga yang dianggap sebagai orang yang masuk Islam, mereka mempunyai pemikiran yang pengganas, pemikiran yang taksub, ataupun ada mu'alaf itu dianggap pelik. So mereka ingin masuk kepada masyarakat yang asal, yang mereka tu telah membesar di masyarakat tersebut, yang sudah biasa di masyarakat tersebut. Mereka tidak mampu nak masuk sebab telah dikeluarkan. Mereka cuba nak masuk tapi tak mampu, telah dikeluarkan. Manakala mereka tidak mampu masuk ke dalam masyarakat yang bukan Islam, jadi mereka memilih untuk masuk ke masyarakat yang Islam. Tetapi apabila seseorang mu'alaf yang ingin masuk ke masyarakat yang orang Islam pula, mereka juga menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya adalah mereka seringkali dilabel sebagai mu'alaf. Mu'alaf yang tidak tahu apa-apa. Awak ni mu'alaf, awak tak tahu apa-apa. Ada ramai pada kalangan mu'alaf yang baru lagi memeluk agama Islam, mungkin penampilan juga tidak berapa baik. Mereka dianggap dilabel sebagai mu'alaf, golongan yang second class, ya, ataupun dianggap, ada juga masyarakat kita yang menganggap mu'alaf ni penuh dengan masalah, ya, ataupun ada juga orang beranggapan bahawa mu'alaf ni masuk Islam hanya untuk mendapat bantuan zakat dan juga sebagainya. Dan apabila mu'alaf ni hendak masuk ke dalam suasana orang Islam kita, mereka juga tidak berani, takut. Kenapa takut? Mereka takut mereka membuat sesuatu yang salah. Hendak pergi ke surau, hendak pergi ke masjid, tidak berani. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu macam mana nak solat, tidak tahu dengan siapa yang mereka nak jumpa, tidak tahu apa yang mereka hendak lakukan. Jadi kesendirian, akhirnya bersendirian dan merasa sunyi. Jadi sebagai masyarakat sebenarnya kita perlu mencari mereka, membimbing mereka, membawa mereka, dan kita perlu menciptakan suasana bagi mereka. Manakala cabaran dan ujian yang dihadapi saya ketika di awal pengislaman saya setelah saya memeluk agama Islam, ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, saya merasa sunyi setelah saya memeluk agama Islam. Seperti yang saya katakan awal tadi, saya tidak tahu ke mana saya nak pergi. Saya tidak tahu apa yang saya nak buat. Saya tidak tahu dengan siapa saya hendak berjumpa. Kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam, yang saya biasa berkawan dengan mereka, mereka tidak tahu bagaimana nak memberi respon kepada saya, nak berkawan dengan saya. Dan kemudiannya, ujian yang terbesar yang dihadapi saya adalah ahli keluarga saya. Di saat sebelum saya ingin mengucapkan 2 kalimah syahadah, saya menelefon ibu saya dan ayah saya untuk memberitahu mereka bahawa saya ingin memeluk agama Islam. Jadi saya memberitahu dengan cara yang baik, dengan menelefon. Jadi apabila saya menyampaikan hasrat saya, ibu dan ayah saya tentu sekali membantah keputusan saya. Ayah saya terus memilih untuk tidak bercakap dengan saya. Manakala ibu saya ketika itu, beliau seorang ibu yang sayangkan anak. Ibu saya memujuk saya, supaya membatalkan niat untuk memeluk agama Islam. Dan kemudian masa itu saya menggunakan pelbagai alasan untuk convince ibu saya untuk bagi saya memeluk agama Islam. Akhirnya beliau pujuk dan saya tidak mampu memberikan alasan lagi. Akhirnya saya memberitahu ibu saya bahawa sebenarnya saya telah ingin memeluk agama Islam untuk satu jangka masa waktu yang lama. Saya telefon ini hanya untuk memberitahu, bukan untuk meminta izin. Jadi disebabkan kemarahan ibu saya tu, marah yang sangat-sangat,
ibu saya telah memaki hamun saya pada ketika itu, memaki hamun dengan bahasa yang kasar dalam bahasa Melayu, dan kemudiannya ibu pun beritahu saya kita putus hubungan. Saya tidak pernah lahirkan awak, saya tidak mahu untuk melihat muka awak lagi. Bermula daripada hari tersebut, setiap hari saya menelefon ibu dan ayah saya. Mereka tidak menjawab telefon saya. Keadaan itu saya menjadi sunyi, saya tidak tahu siapa saya hendak saya berjumpa, saya tidak ada kawan, saya tidak tahu ke mana saya nak pergi. Setiap hari saya telefon. Mereka tidak menjawab, tetap tidak menjawab selama 4 bulan atau 5 bulan. Saya mungkin adik-adik yang agak memberikan sokongan kepada saya. Adik-adik saya lah yang banyak membantu untuk memujuk ibu dan ayah saya. Setelah 5 bulan, akhirnya ibu saya menjawab telefon saya. Ya, telefon saya, dan pada awalnya beliau tidak bercakap dan saya mendengar suara menangis. Kemudian diletakkan telefon. Saya berusaha lagi untuk terus membuat panggilan. Akhirnya ibu saya dan ayah saya menjawab telefon saya. Dan selepas beberapa bulan saya balik ke kampung. Dan itulah apa bukan saya di sini bukan saya untuk mencerikan sesuatu yang buruk terhadap ibu dan ayah saya. Ibu dan ayah saya adalah orang yang wajib saya berbuat taat kepada mereka dan orang yang paling saya sayang di atas muka bumi ini selepas Allah dan Rasul. Bukan niat saya untuk menceritakan buruk, tetapi sebenarnya itulah cabaran yang dihadapi oleh saya sewaktu itu. Sebenarnya sekarang ini hubungan saya dengan ibu dan ayah saya jauh lebih baik daripada hubungan saya dengan ibu dan ayah sebelum saya Islam. Kenapa mereka menerima? Sebab mereka nampak perubahan dalam hidup. Mereka nampak perubahan saya, mereka dah faham apa itu Islam, dan akhirnya mereka menerima. Ya, dan setiap hari saya berhubungan dengan ibu dan ayah saya walaupun berjauhan, setiap hari, yang di mana jarang berlaku sewaktu sebelum saya Islam. Jadi jikalau kita menceritakan kembali apa yang dihadapi semasa di awal perislaman, itulah cabaran dan ujian ya yang dihadapi oleh saya, terutamanya bersama ahli keluarga saya pada asalnya. Dan kemudiannya di tempat kerja. Di tempat kerja saya bekerja di sebuah syarikat yang di mana awalnya pemiliknya bukan seorang Islam juga. Jadi apabila mereka tahu bahawa saya telah memeluk agama Islam, pada dasarnya nampak seperti okey kan, pada dasarnya, tetapi lama kelamaan mereka menjadi tidak selesa sebab kita perlu menunaikan solat, sampai waktu solat kita perlu solat, dan juga contoh seperti hari Jumaat pada waktu makan tengah hari, ya, sahabat-sahabat ataupun bersama dengan bos di pejabat, mereka mengajak untuk keluar makan. Keluar makan, saya tetap dengan pendirian saya hendak pergi menunaikan solat Jumaat, dan ketika itulah mulanya permulaan yang agak ketara pada ketika itu. Dan sahabat-sahabat pula, kawan-kawan yang asalnya yang rapat dengan saya, ada yang masih berkawan tapi ada yang telah berjauhan dengan saya. Itulah ujian yang dihadapi oleh diri saya sendiri, dan mengambil masa mungkin beberapa tahun untuk kembali kepada landasan yang normal. So itu memerlukan kekuatan, ya, kekuatan yang sangat besar, dan juga memerlukan sokongan dan suasana daripada persekitaran awam, orang awam, persekitaran kita, yang ada suasana yang membuatkan kita mampu masuk kembali kepada suasana tersebut ataupun masuk ke suasana yang baru. Jadi sahabat-sahabat semua, tujuan saya membuat perkongsian ini pada kali ini supaya memberi kesedaran kepada kita bahawa seseorang mu'alaf yang memilih jalan Islam, tidak mudah untuk seseorang itu mengucapkan 2 kalimah syahadah, tetapi lagi tidak mudah apabila seseorang itu telah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jadi kita sebagai seorang ahli daripada masyarakat, maka perlu kita ambil perhatian tentang mu'alaf.
prihatin dengan suasana kita, jiran-jiran kita ataupun sahabat-sahabat kita, adakah mereka daripada kalangan mu'alaf yang kita perlu ambil tahu keadaan mereka, yang kita perlu turun padang untuk menyantuni mereka, sebab mereka perlukan kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada kebaikan daripadanya. Ya, kalau kita menjadi orang asbab kepada seseorang itu berubah, asbab kepada seseorang itu menuju ke arah kebaikan, insya-Allah Allah akan kurniakan kita dengan kebaikan dan pahala yang begitu besar. Ya. Jadi itu perkongsian saya kepada sahabat-sahabat semua pada kali ini. Sekiranya anda suka akan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf. Jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah ini. Mari kita sama-sama untuk menyokong usaha dakwah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan ataupun komen, ya, bolehlah komen di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kami akan menjawabnya sebaik yang boleh. InsyaAllah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.